Ahmad. Adika boleh print screen jap? Boleh tengok tak? View dekat awak macam mana? View dekat skrin awak. Letak dalam Telegram. Cuba kasih kau benchmark. Arah baris. Kopet. Kopet lah sikit. Okey, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So kita ada lagi lebih kurang setengah jam lagi. Salam betul. Okey. Lebih kurang setengah jam lagi. Okey. Apa tu, cikgu nak awak interrupt dengan suara kalau ada soalan nanti Okey, ada soalan. Okey, so kalau tengok keseluruhan apa tu yang awak jawab ni, sekarang ni yang bawa hantar 97 orang 97 orang. Okey. Okey, cikgu terus pergi pada soalan-soalan yang apa tu yang teruk lah. Okey. Okey, kita pergi soalan nombor 3 dulu Soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni 3 orang je yang betul. Ke soalan dia salah?
Salah. Confuse sikit. Confuse sikit. Okey. Soalan nombor 3 Nampak skrin cikgu Boleh nampak? Lupa tengok muka cikgu macam mana ni. Takut tak insert Gelap. Ha? Ni ada apa gelap tu? Oh, kelabu je. Gelap je ikut skrin. Apa dia yang Kelabu. siapa muka apa? Skrin tak tengok orang. Yang presenting dia gelap. Cikgu present. Share skrin cikgu tak nampak. Tak nampak. Gelap macam hati saya. Apa tu? Akmal Arif ni kau boleh masuk Google Meet tak? Tak amai lah masuk Google ni. Cikgu nak tutup lah Zoom ni. Akmal Arif. Akmal Arif dia seorang je ada dalam ni, dalam Zoom. Okay. Mungkin tunggu lah sebab cikgu punya cikgu tak pun nak kata power, tak power juga kan. Okay, sekarang dah nampak? Gelap lagi. Dah nampak ni. Ha? Sekarang nampak? Dah nampak. Okey. Nampak. Okey, kita pergi soalan nombor 3 ni. Okey, kita tengok. Okey. Okey, soalan nombor 3 Dia kata jadual 1 menunjukkan bacaan ukuran diameter suatu objek. Okey, 5.50, 5.49, 5.50. Okey. Antara berikut yang manakah betul? The actual value adalah 5.3. Actual value adalah 5.3. 5.50. Okey. So 5.3 dekat sini. Okey. 5.49 kat sini. Okey, 5.50 kat sini. Ini kalau cikgu buat skala dia ke sana lah, ke arah sana kan. Ke arah sana. Okey, so maksud dia jauh daripada 5.3. Kan dia lagi jauh ni. Kan 0.2 bezanya. Okey. So, yang ini kita boleh kata dia memang tak accurate lah. Okey. Accurate dia rendah. Okey. Kalau kita tengok balik kalau ini actual value kan. Ni adalah actual value kan. Okey. Setakat ni skrin cikgu okey Okey. Okey. Kalau ini adalah actual value kan, contohlah dia bacaan pertama dia dekat sini lah kan. Dekat sini. Bacaan kedua dia dekat apa tu sini, bacaan ketiga dekat sini, bacaan keempat, bacaan kelima bukan sini. Yang ini kita kata dia tak accurate tapi dia konsisten. Okey. Okey, kita tengok yang kedua pula kan. Kalau yang ini pula kan, dia duduk jauh ni bacaan ni. Yang ni kita kata bahawa apa? Dia tak accurate dan tak konsisten. Okey, tak accurate, tak konsisten. Okey. Kalau yang ni pula, contoh dia ada 3 contohnya. Ada 1, 2, 3, 1 sini ataupun 4 sini. Yang ni kita boleh buat conclusion dia accurate. Kan? Walaupun ada satu ni macam jauh sikit kan. Okey, sebab dia lebih banyaknya tu adalah accurate. Okey. So fahaman kita tentang accurate dan konsisten begitu. Okey, so berbalik pada soalan, antara berikut yang manakah betul? Okey, yang manakah betul konsisten dan jitu. Konsisten dan jitu. Dia duduk jauh-jauh. Kan dia tak konsisten. Kan? Nak kata jitu pun tak jitulah sebab bukan dekat nilai sebenar. Okey. Consistent but not accurate. Consistent but not accurate. Konsisten ke?
Mana konsisten, dia duduk jauh-jauh ni, 53, 5.49 kan. Kalau ini nilai sebenar dia, nilai pertama dia kat sini kan, nilai kedua di sini 1, 2, duduk jauh-jauh kan. So ni pun salah juga, ini pun salah. Tidak konsisten tetapi jitu, tetap jitu. Memanglah tak jitu lah kan. Okey, kemudian yang ketiga, tak konsisten, tak jitu lah. So inilah jawapannya D. Okey, ada ni pandangan lain? Ada pandangan? Saya nak tanya. Bacaan dia bagi 5.2 yang lain. Jadi dia bukan konsisten. Ya. Apa tu? Siapa yang tak nak ni? Sebab 5.50 tadi 2. So 5.49 tu dia kurang tadi 5.50. So macam tu dia konsisten tapi dia tak jitu. Jadi konsisten lah itu. Macam B aja punya. Oh, 5.0 tu ada 2. Ada 2 kan? Ada 2. Sebab dia ada 3 je. Sebab dia ada 3 je. Kita tak boleh kategorikan dia masih apa tu, kategori konsisten lah. Sebab dia 3 je. Kalau 5, 4 daripada 5 dekat-dekat, kita boleh kata dia konsisten. Sebab dia 3 je. 3 je value dia. Okey, tak apa. Tak apa, kalau awak memberi fahaman awak begitu, cikgu rasa okey, boleh juga kot. Bukan boleh lah, cikgu masih tekan lagi jawapannya kat sini adalah D lah kan. Tapi baguslah fahaman awak begitu, menunjukkan bahawa awak pun boleh kata faham lah tentang apa tu G2 dan konsisten ni. Okey, so tak ada masalah, boleh tu. Tapi jawapan tu kat sini tetap D jawapannya. Okey, boleh? Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya. Cikgu tengok berdasarkan analisis dahulu Nanti kalau ada siapa yang nak bagi jawapan nanti bukan nak request soalan, boleh inilah. Okey, kemudian yang kedua adalah tapi korang tak ada soalan ni. Korang nak tengok soalan? Cikgu lupa korang tak ada soalan bersama korang sekarang. Betul tak? Okey, cikgu bagi soalannya dalam Telegram lah. Okey juga. Sekejap, macam mana ni? Tak keluar pula Telegram juga. Okey, cikgu sharekan dia punya soalan dia ke akademik. Bank soalan. Cikgu dapat mesej tadi yang katanya memang ada yang dah jawab soalan terakhir Kelantan ni. Okey. Apa tu, bagusnya awak dah cuba buat dahulu ni, maksudnya bagus lah sebenarnya kan. Awak lebih advance daripada cikgu ni kan. Okey, so awak boleh buka. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan nombor yang seterusnya adalah soalan nombor 23 23 ni ada 16 orang je betul yang dah jawab setakat ni, yang dah hantar. Setakat ini ada berapa orang ni? Cuba refresh sekejap. Tadi cikgu ni online ni tadi, Facebook live tadi,
apa tu, kita baru habis malam pertandingan RBG International. Okey. Namun demikian, sebenarnya kalau pertandingan tu dia pukul 12 malam habis, 12 tengah hari. Kalau pukul 11.40 tu kita champion 2 kategori lah. Dia ada 4 kategori semuanya. Okey. Tapi ada orang potong last minute kan. Last minute dalam pukul 11.40 dia, 11.45 dia potong kita. So dapatlah nombor 2. Okey. Good game. Apa tu? Sekarang ni dekat skrin awak, cikgu share. Awak nampak ni kan? Apa tu, OneNote ni kan? Betul? Nampak. OneNote. Yang lain tak nampak kan? Ya. Cikgu pun tengah belajar hari ni. Buka hati sangat. Ingat nak buat stream apa tu YouTube tadi. Kan? Kan cikgu buat live tadi. Tadi live dia. Dia buat live kat Facebook juga. Buat live kat Facebook. Live kat Facebook dia nak share screen tu nak kena belajar. Dia kena pakai OBS. Dia bukan boleh share. OBS. Dia kalau share macam tu saja, boleh tengok muka kita je. Kan? Pakai kamera tu boleh lah live macam tu. Tapi nak share screen ni dia susah sikit. Okey. Soalan nombor 23 tadi Sekejap. Tengok sekali lagi. Ada 15 minit ke ni? Okey, 23 23. Soalan nombor 23. Awak punya jawapan ini menunjukkan kehadiran awak pada hari ini Okey, dia 23. Okey. Dia kata image dalam cermin X. Okey. Okey. Ini kalau lagi besar ni, awak tahu kat mana dia punya ni? Kalau ikut dia punya ni, sini kan. Sekejap. OneNote cikgu ni tak ada pembaris Mari dia hilang. Mana? Tu lah. Okey, ni. Ini cermin. Dia kata cermin X. Alamak, cermin X ni tak tahu sama ada dia cembung ataupun dia cekung kan. Okey. Tak payah macam ni. Cermin, dengar. Cermin kan. Cermin cembung kan. Dia sama dengan apa dia? Kantar cekung. Iaitu imej yang kita akan dapat adalah kecil, maya tegak kecil. Maya tegak kan. Okey. So yang ini kalau awak tengok dia punya cermin image dia terasa besar. So bila besar, confirm lah bukan cermin cembung. Okey. Betul lah. Confirm lah bukan cermin cembung. So ini adalah cermin cekung. Soalan dia apa? Dia tanya apakah jenis cermin X. Kan? Okey. So jawapannya adalah cermin cekung lah. C lah jawapannya. Apa main sangat salah ni? Ini senang lah awak. Siapa yang cerita itu? Ada. Orang tak dengar betul-betul lah ni. Jawapannya adalah cermin cekung. Okey. Cermin cekung. Ini cermin cekung kan? Cermin cekung. Okey. Ini F, ini 2F kan? Okey. Dengar. Cermin cekung ni, kedudukan objek akan mempengaruhi, akan memberi kesan image yang akan terbentuk. Ciri-ciri image yang akan terbentuk. Ciri-ciri image kita tahu lah, ada virtual ataupun real, upright ataupun diminish. Lepas tu same size,
same size, big, satu lagi apa tu, smaller. Okay, ni ciri imej ni 1, 2, 3. Okay, kedudukan dia dekat cermin, kedudukan objek dekat mana tu mempengaruhi ciri-ciri imej yang kita bentuk. Okay, so bila sebut pasal kedudukan ni kan, kalau cermin ataupun kantar, bila sebut kedudukan, awak kena tahu bukannya kedudukannya sebut di depan cermin, tak boleh. So kedudukan dia contohnya awak letak sini contohnya kan, ini nak sebut apa? Okay, seorang sebut apa ni, apa tu, Izman lebih besar daripada 2L. lebih besar daripada 2L. Okay, kalau ini lebih besar daripada F dan lebih kecil daripada 2F macam tu. Dia ada 5 kedudukan je, ada 5 kedudukan je. Kat sini 1, 2, 3, 4, satu lagi kat sini 5. Okey. So ada 5 kedudukan saja. Okey, untuk dapatkan ciri yang besar ni, dia mesti kurang, dia punya objek dia mesti lebih kecil daripada F. Dia mesti duduk kat sini, baru dia akan dapat image yang besar. Sini pergi sini, garis pertama pergi ke F, garis kedua terus pergi ke C, bukan 2F, C. Okey. So kita extrapolate, dia akan dapat macam ni. Okey. Itu image yang terbentuk. Okey, boleh? Ada soalan tentang ini? Bagus juga awak jawab pakai Google Form ni. Senang terus, cikgu boleh nampak terus analisis ni. Ramai yang jawab C ramai yang jawab B, convex mirror. Dia betul korang ni. Oi, SPM lagi 2 bulan tau. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya adalah 23 tadi dah. Nombor 27, 25, 26. Okey, 27. Okey, masih lagi dalam cermin juga. Ni kantar. Sebab apa? Cahaya dia tembus. Okey, dia kata menunjukkan carta optometrics di okey. Apakah jenis kantar yang digunakan untuk cermin mata itu dan pada kedudukan manakah? Nampak ni? Pada kedudukan bila sebut kedudukan awak kena sebut tu. Kat mana dia duduk, position Apakah jenis kantar kan, dan kedudukan manakah yang diletakkan? Okey. Awak nampak apa ni? Kalau cikgu nampak kat sini, cikgu nampak dia lebih besar. Okey. Lebih kecil kan? Dia mengecil. Okey. Dia kecil. Kan, dia kecil. Okey. Dia kecil ke dia besar ni? Saya rasa memang besar dia. Raja menunjukkan carta optometris. Okey. Okey, dia lebih besar. Sebab apa ni huruf E paling besar kan? Orang yang tak pernah pergi tak pernah buat spek memang tak ada pengalaman lah ni kan. Labun jauh. E dia besar. Awak jangan kata apa spek mata ni untuk rabun jauh je Okey, spek mata ni dia ada rabun jauh dan rabun dekat. Spek mata yang cikgu pakai ni harga dia RM700. Mahal tau. Okey. Kaya. Tapi sebenarnya belum mahal lagi. Awak tahu Cikgu Mazin? Cikgu Mazin je spek mata dia 1,600 harga dia. Okey. So dekat spek dia tu kan, dia sekarang ni spek dia tu disebut sebagai apa tu, Allah, cikgu dah lupa dah namanya. Dia adalah kombinasi apa tu, kantar cembung dan kantar cekung. Dahsyatnya. Belah atas kantar cekung, belah bawah kantar cembung. Belah atas untuk rabun jauh, belah bawah untuk rabun dekat. Kalau dulu bila kombinasi cermin ni kan, kalau gabung dua sama-sama dulu awak akan nampak kalau dia buat rabun dekat dia ada bulat sikit tengah macam ni kan. Ini yang cikgu shadekan ni untuk rabun dekat, yang atas ni untuk rabun jauh. Tapi sekarang dah tak ada, dah tak nampak, dia macam tu je.
Dia nampak macam satu benda je, satu kanta je. Okey. So cikgu nampak ni dia jadi lebih besar lah kan, dia jadi lebih besar. Okey, bukan kecil besar. Okey. Apakah jenis kanta Okey. Okey, dia lebih besar. Okey. Key dia adalah besar kat sini lah. Key dia besar. Okey, kita tengok. Key dia besar Kalau key besar, kanta apa tu, kanta apa tadi? Ni kanta kan? Okey, ni kanta. Tadi cikgu cakap tadi adalah kanta tadi kan. Dia kanta cekung dengan cermin cembung Ciri dia sama, iaitu dapat apa? Dapat kecil. So yang ni besar. So bila besar, kanta cembung dan cermin kanta cembung salah lah. Kanta cembung pula dah. Kanta cekung kanta cekung salah lah. Cekung salah, cekung salah. Macam tu. Ni cara nak jawab dia. Okey, so jenis kanta dia adalah kanta cembung. Tapi macam tak logik pula bila abang jawab kanta ni Okey. Okey. So convex untuk dapat yang besar ni apa itu yang dia bagi, ada bagi cara apa? Kalau sini F 2F tu, itu siapa yang buat? Cikgu lupa dah tu. Siapa? Fikri. Fikri boleh cakap Fikri? Saya cikgu. Apa tadi, yang saya punya formula tu boleh gunakan kanta cembung je. Jadi kalau kita tengok A tu, bila dekat kanta cembung, kedudukan dia 2F U terletak di antara 2F dengan F. Jadi ciri-ciri image yang terhasil adalah besar, nyata dengan songkang. So kalau tengok gambar tu, betul tak cikgu, tu adalah image dia adalah tegak. Dia tegak, dia tak songsang. So ini salah lah kan? Tadi kau jawab tadi songsang kan? Kalau dia di antara 2F dengan F, dia dapat besar, tapi dia apa? Dia terbalik kan? Dia songsang kan? Yang ni tegak kan? So jawapannya adalah C Okey? Jawapannya adalah C. Okey? So bagus Fikri. So maksud cara dia tu pun betul kan? Ataupun sebenarnya kalau awak macam tak berapa pasti, awak lukis lah. Itu gunanya buat ray diagram ni kan. Sekarang kita dah tahu dia adalah kanta cembung kan. Buatlah 2F kan. Okey, apa dia? Dekat sini mana dia punya objeknya? Kat sini kan. Okey. Ini F, 2F. Ingat kanta dia tembus, pergi ke kanta, pergi ke F. Garis pertama. Lepas tu yang kedua terus pergi ke C. Extrapolate kan. Sini dapat dekat sini. Kalau dia duduk dekat sini kan, kalau dia duduk dekat sini, pergi ke kanta, pergi ke F, lepas tu terus pergi ke C, dia dapat duduk kat sini. Sepatutnya macam ni lah, besar sikit. Dia duduk kat sini kan, dia besar tapi dia terbalik kan. Okay, so salah. So jawapannya C. Okay. Okay, cikgu rasa 3 soalan ni je ramai yang salah. Apa yang salah? Okey. So cikgu buka pada soalan mana? Macam tak puas hati ke apa kan? Cikgu buka. Sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 soalan je sebenarnya yang kurang daripada 50% yang jawab yang betul kan? Tapi yang paling teruk tadi lah 3 soalan ni tadi. Okey, ada soalan lain? Soalan yang nak dibincangkan? Ada request? Soalan 31 you. Okey, soalan 31.
pada titik manakah interferon membina berlaku? Baik, senang aja ni. Membina, interferon membina. Ini lembangan kan, ni lembangan, ni puncak kan. Dia kalau membina, dia mesti crash ataupun trough. Betul? Q ni crash dengan trough, so salah. R, okey, betul, ni betul. P, okey, ni betul. 3 je ada, senang aja. So P dan R jawapannya. P dan R, C jawapannya. Jawapan salah ke? Salah. Betul. Senang aja. Sebenarnya soalan nombor ni main betul ni, tak ada masalah dengan soalan ni sebenarnya. Okey. Tapi tak apa, awak tanya kita jawab je. Tak apalah. Okey, ada sebahagiannya pun memang main tak salah juga tu. Okey, lain jawapan. Lain soalan. Dua lagi soalan. Cik. 45 45. Yang perempuan tadi siapa? Nak cakap nombor berapa? 35. 35. Okey, yang perempuan dulu. Ladies first. 35 3. Okey, apa tu 35? Topik elektrik, sebab tu perempuan tak jawab kan. Nanti tengok balik videonya. Lita manakah yang menghasilkan bacaan ammeter paling tinggi? Bacaan ammeter paling tinggi kan. Kalau banding dua ni, okey, dry cell sama dry cell sama, rintangan samalah, kita anggap begitu. Okey, ini contohlah kita letakkan nilai dia kat sini 5 ampere. Okey, ni 5 ampere kan, sini 5 ampere. Bila dia susun macam ni kan, alamak, dia ada tambah sini satu lagi lah kan. Ataupun kita tetapkan lah, misal kata ni 10 ohm 10 ohm. Okey, satu cara awak kira macam ni lah. Okey, cuba nak tengok cara cikgu pandai sikit kan. Kalau kita anggap macam ni 5 ampere kan. Okey, dekat sini dia duduk sebelah-sebelah kan. Dia duduk sini satu. Kalau cikgu susun balik macam ni, dia macam ni. Dia macam ni tau. Ni sama, lita ni sama dengan lita atas ni. Okey. Dia kalau lita macam ni, dia 5 ampere macam tu kan. Dia pergi sini, dia belah macam ni kan. Ini kalau rintangan dia 10, rintangan dia akan jadi 20 ohm kan. Yang ni akan jadi berapa? Akan jadi berapa? Dia akan jadi separuh daripada tu, jadi 5 ohm saja. Okey, tak percaya buatlah tu. 1/R sama dengan 1/10 tambah 1/10, dapat 5 ohm. Okey, so sekarang ni yang ni dia jadi separuh kan. Dia jadi separuh, lepas tu ada sebelah sini kan. Sebelah sini susah juga cikgu nak buat analogi macam ni lah. Paling senang awak menilaikan kan. Lepas tu awak kira lita manakah menghasilkan bacaan ammeter paling tinggi. Apa susahnya? Inilah paling senang. Betul tak? Semua selari. Semua selari. Semua selari. Dia 1/R, 1/R. Inilah paling kecil. Rintangan paling kecil, R paling kecil. So bila R paling kecil, dia punya apa? Dia punya I dia akan jadi besar. Dah, tak payah kira lah sebenarnya. Itu je. Okey, lepas tu soalan nombor tadi 45 Cikgu. Tadi tak yang nak masuk tapi tak dapat masuk juga. Alamak, kenapa? Tak tahu, dia request tapi dia set. Dia auto ni patutnya. Baru 80 orang je. Tak masuk pun jawab.
Tak boleh masuk lah. Ni 80 orang je dah. Kena block ke apa? Okey. Lambat sikit ni Okey, tak apa, kita teruskan. Nombor 45 ni kan. Satu, 42, 43, 44. Okey, 45 ni antara yang ramai yang salah juga. Oh, lita yang manakah tidak akan menyala? Lita yang manakah tidak akan menyalakan mentol? Okey, lita tidak akan menyalakan dia kalau soalan tidak ni sepatutnya dia dah tak boleh ada, dia kena positif je soalan dia. Kan? Tapi tak apalah. Kan? Yang tidak menyalakan mentol tidak menyalakan mentol. Okey. Ini arus mengalir dia daripada positif ke negatif. Sini kan positif. Ni negatif ni. Ini negatif, ini negatif. Okey, negatif. Kan? Transistor. Yelah, memanglah transistor. Tak, cikgu nak tengok terminal apa tu ni, terminal apa tu bateri ni, terminal dry cell ni Okey, kita dah tengok terminal ni kan. Arus mengalir daripada mana ke mana? Positif ke negatif. Arus mengalir daripada positif ke negatif. Okey, ingat tengok arus bergerak. Ini cikgu tengok lita yang IC dulu Okey, kita tengok yang satu function ni dulu. Bergerak. Okey, anak panah dia NPN kan. Okey, bergerak. Okey, boleh. Yang ni boleh. Okey, ni satu awak kena tengok. Satu. Yang kedua, IB mengalir tak? Ni satu. Kena tengok terminal dia dulu. Kan? Tengok terminal. Satu tengok terminal. Okey. Yang kedua tengok IB dia. IB dia ada tak? Okey, ada terminal sini. So arus mengalir kan? Arus boleh mengalir lah sini. Arus boleh mengalir pada IB. So IB ada. Ni nombor 2. So nombor 1 betul, nombor 2 betul kan? So dia akan menyala. Okey, boleh? Okey, tengok yang C pula. Tengok C. Ini negatif. Arus lalu bawah kan, betul? Lalu bawah. Oh, dia lalu sini dia boleh lalu. So bila dia boleh lalu, maksudnya nombor 1 betul. Yang ini arus boleh mengalir tak? Kan? Okey, dia boleh mengalir kat sini kan, sebab lita dia lengkap, dia pusing sini kan. Okey, so nombor 2 pun ada. So C pun menyala. Okey, B negatif. Ini apa ni? Ini positif ni kan. So arus mengalir sini, bergerak. Oi, anak panah tak sama. So bila anak panah tak sama, nombor 1 apa? Nombor 1 tak boleh. So bila nombor 1 tak boleh, awak tak boleh tengok nombor 2 lah kan. Confirm lah nombor 2 ni walaupun ada arus dia kan, dia tak boleh menyala juga. So jawapannya B lah kan. Jawapannya B. Okey, tengok D, arus bergerak sini. Okey, boleh. Nombor 1 boleh. Nombor 2 dia terus sini. Kan, mana dia pusing ni? Sini. Dia bergerak sini. Okey, boleh. Nombor 2 pun ada. Okey. So jawapannya B. Okey. Dah. Okey. Dah lah tu. Cikgu rasa cukup. Kesian kawan-kawan awak ni Cikgu ada buat rakaman juga ni. Nanti cikgu kongsi dia punya perbincangan kita ni pada hari ni. Okey. So okey, cukup setakat itu untuk hari ni. Setakat ini kalau tengok keputusannya
keputusannya tak adalah menerang sangat-sangat ni. Kita dah buat apa tu fizik auris lah kan. Aiman Syahir nanti PM cikgu Aiman Syahir bin Azman ada tak dalam ni? Aiman Syahir bin Azman ada tak dalam ni? Ada. Mana? Itu surat Aiman ke? Bukan. Dia ada nama dia. Tahu lah. Aiman Syahir. Say hi. Oh. Okey, Aiman dengan Amsyah. Aiman, Amsyah PM cikgu nanti kejap lagi. Okey. So itu saja. Okey, itu saja untuk petang ini. Okey. So cikgu akan cuba cari medium yang terbaik lagi sikit untuk semua orang boleh join kan. Tapi kalau ikut Google Meet sekarang ni baru 85 orang je ada ni kan. Okey, cikgu punya presenting tadi okey tak? Maksudnya awak nampak jelas tak? Jelas. Okey boleh Ada pembaris. Pembaris ada. Cikgu kena beli lah. Lagi kalau ada pembaris. Termometer ada. Termometer ada. Nanti cikgu akan masukkan termometer. Kita ada termometer, dia boleh scan apa semua kan. Jangan main. Aku nampak rumah cikgu ni. Jalan laptop ikut dia pembantu amat je. Ada. Ada ni, setahun ni. Aris. Aduh, itu soalan mak. Soalan nak kata soalan bodoh jugalah. Kan, memanglah ada. Kan. Kau nak cuti tak nanti? Maksud cikgu lepas habis 17 Disember ni, kau nak cuti tak? Nak cuti. Sekarang pun korang tak payah. Sekarang ni korang pun Tak payah. Sekarang ni pun korang bukan rajin sangat pun. Tapi memang cuti. Tak payah. Okey, tak apalah, mungkin cikgu akan bagi cuti 2-3 hari sikit kan. InsyaAllah lah nanti cikgu keluarkan jadual yang baru kan. Cikgu akan bincang dengan Haji Nur Saleh nanti kan. So Haji Nur Saleh ni dia akan bukan, tak payah bincang lah ni. Sebab 17 ni dah habis sekolah dah sebenarnya kan. Kita terpaksa susun jadual ni. Sebab apa? Contoh cikgu tingkatan 5 ni, dia mungkin ada ajar tingkatan 1, tingkatan 2 kan. Nanti kelas dia clash. Okey, so itu saja. Okey, bye-bye semua. Rajin-rajin belajar. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Cikgu pakai topi, cikgu tak mandi lagi. I